Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, insyaallah sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, insyaallah dalam video pendek kita ni, insyaallah kita menyambung lagi, iaitu bagi membicarakan tentang solat musafir. Ketika kita musafir, apakah rukhsah, keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai manusia, insyaAllah. Jadi tujuannya untuk kita sama-sama beribadah dalam masa yang sama. Islam itu adalah suatu agama yang mudah, bukan berat. Jangan kita salah anggap Islam itu satu agama yang memberatkan kita. Berat kerana apa? Kerana kita tak ada ilmu. Contoh, ramai orang yang tak solat. Sebab apa tak solat? Sebab tak faham tentang hukum tentang najis, apa perkara yang dimaafkan. Tak tahu. Sebab apa? Tak belajar. Sebab tu dia buat apa? Talibul ilmi faridah ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib kepada muslimin dan muslimat. Dia tak sebut pandai. Tak ada kata pandai itu wajib, tak. Menuntut ilmu tu wajib bagi muslimin dan muslimat. Jadi kita kena belajar. So bagaimana kita dah bincang semalam apakah kiraan. Video sebelum ni kita bincang apakah kiraan kita bermula. Di manakah bermulanya? Kita bermula, yang dikatakan bermulanya musafir itu ketika kita keluar daripada sempadan. Video yang sebelum ni keluar daripada sempadan kampung. Kalau dahulu sempadan tempat kampung kita itu sama ada dalam bentuk parit sempadan ataupun sungai ataupun sebagainya, ataupun berakhirnya rumah yang terakhir, itu dia panggil sempadan. Berbeza kalau wakil keadaan kita sekarang sempadan perumahan. Contoh perumahan sekian berubah sempadan satu-satu perumahan itu, maka dia dikira sebagai sempadan, dan kita keluar daripada itu, maka kita niat musafir. Okey, hari ini kita nak video hari ini kita nak bincangkan tentang apa syarat-syarat perjalanan yang mengharuskan solat jamak dan qasar. Kita tengok pada syarat-syarat perjalanan yang mengharuskan kita solat jamak dan qasar. Jadi kita sebut itu, bila sebut musafir ini umum. Musafir ni umum. Jadi bila kata perjalanan dari satu tempat ke satu tempat itu dipanggil musafir. Tetapi apabila disebut tentang jarak itu, adakah sudah sampai kepada 2 marhalah 90 km, maka apabila sampai 90 km, maka dibolehkan kemudahan rukhsah kita untuk kita melakukan solat jamak dan qasar. Namun begitu, ada syarat-syarat dia untuk kita buat solat jamak dan qasar. Jadi sebelum kita membicarakan tentang perjalanan solat jamak dan qasar, terlebih dahulu kita kena perhatikan apakah syarat yang mesti dipenuhi bagi sesuatu perjalanan, pemusafiran ataupun perjalanan sehingga diberi keharusan untuk jamak dan qasar. Habis sebut jamak ni himpun. Nanti kita akan sebut apa maksud jamak, apa maksud qasar. Qasar ni pendekkan, ringkaskan. Syarat-syarat perjalanan harus ada syarat seperti berikut. Ada 3 syarat. 3 syarat perjalanan yang mengharuskan solat jamak dan qasar. 3 syarat. Maka kita boleh. Seperti Islam nak jaga supaya kita setiap keadaan pun kita sentiasa melakukan solat. Yang pertama, perjalanan mestilah bertujuan yang diharuskan oleh syarak, iaitu perjalanan bukan bertujuan untuk melakukan maksiat. Tidak disyaratkan musafir yang aman dan selamat dari sebarang ancaman keselamatan. Jadi tak syaratlah macam mana keadaan perjalanan musafir itu, sama ada selamat ataupun perjalanan yang bersiko. Namun harus perjalanan itu mesti niatnya
ataupun tujuannya untuk kita melakukan suatu perkara yang diharuskan oleh syarak, atau nak pergi kenduri, nak pergi ziarah keluarga dan sebagainya, mesti perkara itu diharuskan oleh syarak. Ada perkara beberapa hukum perkara lain, kalau ada darurah ataupun bahaya ataupun halangan di tengah jalan, maka dia tidak termasuk dalam perkara musafir yang menjadi rukhsah dalam kita dalam kita melakukan solat jamak dan qasar ini. Okey. Niat, niat yang pertama. Yang kedua, jarak perjalanan mestilah 2 marhalah. Ini yang kita sebut hari tu, kita ada sentuh sedikit. Jadi mesti 2 marhalah. Jadi soalnya ada yang pandangan-pandangan mengatakan di sini kita ambil 90 km. Ada yang mengatakan ada pandangan lain berkenaan dengan 2 marhalah ini atau lebih, tidak mencukupi syarat musafir jika jaraknya tidak mencukupi 2 marhalah, atau diragui sama ada mencukupi 2 marhalah ataupun tidak. Jadi kita ragu sama ada cukup 2 marhalah ataupun tidak. Maksudnya kita ambil 90 km 2 marhalah itu yang lebih, maka ketika itu perjalanan kita tu bolehlah kita solat jamak dan qasar. Maksud niat daripada awal perjalanan kita itu. Okey, mesti perjalanan itu 2 marhalah. Kemudian musafir dalam punya arah tujuan tertentu, bukan musafir yang tidak pasti ke mana arah tujuannya. Okey, dia nak pergi ke mana? Nak pergi musafir, nak keluar berjalan tu ke mana? Tak tahu, tak ada arah. Nak habiskan minyak kereta umpamanya. Tapi tak tahu nak pergi mana, Kuantan ke, nak pergi mana tak tahu, tak ada arah tujuan, tidak niat untuk ke destinasi yang khusus. Maka syarat-syarat ini, apabila tidak ada ketiga-tiga syarat ini, maka tidak diharuskan solat jamak dan qasar. Tapi solat wajib. Solat macam mana? Solat tetap wajib, solat yang dalam keadaan tamam yang biasa. Okey, yang pertama mestilah tujuannya tujuan perkara yang diharuskan oleh syarak. Banyaklah perkara yang diharuskan oleh syarak. Yang kedua mestilah 2 marhalah 90 km. 90 km. Okey. Kemudian musafir itu mesti ada arah tujuan. Mesti ada tujuan kita nak pergi mana, Kuantan ke ataupun destinasi yang kita tetapkan daripada awal perjalanan. Awal perjalanan. Okey. Jadi insya-Allah. Jadi jangan kita sampai meninggalkan solat. Yang penting solat ini kita wajib mengerjakannya, dan kalau kita tidak tahu bagaimana untuk kita mengerjakan solat dalam keadaan yang masyaqqah, ada darurah, ada dalam keadaan yang menyebabkan kita tidak dapat melakukan solat dalam keadaan yang biasa seperti mana kebiasaan. Jadi maka kita merujuk kepada yang lebih mengetahui dan kita belajar. Sebab itu kita kena mengaji. Jadi masa-masa lapang kita mestilah menuntut ilmu. Sekarang zaman ini banyak kemudahan untuk kita belajar, tidak ada alasan lagi. Banyak channel-channel YouTube dan sebagainya. Jadi yang pentingnya kita kena tahu kita belajar dengan siapa dan ada sumber rujukan. Yang kita ada keraguan, kita rujuk kepada mereka-mereka yang lebih arif, ustaz. Yakni mereka-mereka yang lebih mengetahui tentang hukum itu, untuk kita taskhihkan, untuk kita sahihkan maklumat-maklumat yang kita dapat itu. Dan kita dapat satu maklumat itu supaya kita dapat amal mengikut yang sebenarnya, mengikut kaedah yang sebenarnya, insya-Allah. Begitu. Jadi insya-Allah bagi memudahkan saya merujuk di sini, ada satu buku yang saya syorkan tuan-tuan memilikinya, iaitu buku panduan solat musafir. Buku ni simple, ada mengandungi soal jawab, panduan pelaksanaan serta soal jawab padat, menyeluruh dan terkini, contemporary. Jadi tuan-tuan boleh PM kepada nombor yang saya saya sertakan di sini. Link yang saya di dalam yang tertera tersebut, untuk memiliki buku ini dengan harga RM10 je. Dengan harga RM10 sahaja, insya-Allah. Jadi banyak persoalan soal jawab yang kita boleh dapatkan daripada buku ni, insya-Allah. Jadi cukup
Mudah-mudahan Allah SWT menimpakan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga bermanfaat perkongsian kita insya-Allah pada malam ini. Semoga kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.